Allah sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sabda Rasulullah SAW kira-kira bermaksud, barang siapa yang kata-kata ketika khatib berkhutbah walaupun dengan satu kata perkataan sekalipun, maka sia-sialah pahala jumatnya. Maka kita dengar dan diam. Semoga kita beroleh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض فيه الصيام وأعد فيه فضلا كبيرا وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين حبيبنا بنا الكريم ورسولنا العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan
dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala Jumat seperti berbual-bual dan menggunakan telefon. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk memperolehi keistimewaan Lailatul Qadar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hanya tinggal beberapa hari saja lagi peluang terakhir untuk kita meraih sebanyak mungkin kelebihan dan fadilat yang dikurniakan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam tempoh terakhir ini terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Ganjaran pahala beribadah pada malam itu menyamai pahala 1000 bulan. Kelebihan malam tersebut telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Terdapat beberapa pandangan ulama yang menyatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Lailatul Qadar buat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Malik rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya tidak sepanjang umat sebelum mereka. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi peluang bagi umatnya dapat beramal dengan nilai yang sama dengan amalan umat sebelum mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan malam Al-Qadar yang mempunyai nilai pahala melebihi 1000 bulan. Apabila berada pada 10 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari kelebihan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam-malam tersebut dengan melakukan amal ibadah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'arus mi'zarahu wa ahya lailahu wa al-qadar qadha ahla. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 malam terakhir Ramadan, baginda tidak mengawili para istrinya, menghidupkan malam dan membangunkan ahli keluarganya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersungguh-sungguh merebut peluang ganjaran Lailatul Qadar dengan mempertingkatkan amal-amal soleh seperti mengadakan qiyamul lail, beriktikaf di masjid-masjid, bertadrus dan mentadabur Al-Quran, memperbanyakkan zikir, menghadiri majlis ilmu ataupun tazkirah Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatan qala lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan istisab, mengharapkan ganjaran Allah yaitu ikhlas,
maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan amal ibadah, dengan penuh keimanan dan intisab, mengharapkan ganjaran Allah yaitu ikhlas, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, kita juga digalakkan memperbanyakkan berdoa, khususnya doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang berbunyi, qalat Aisyah ya Nabi Allah أرأيت إن وقعت ليلة القدر ما أقول قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Maksudnya, Aisyah telah berkata, wahai Nabi Allah, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang patut saya doakan pada ketika itu? Baginda menjawab, berdoalah dengan doa berikut yang maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan sentiasa memberi keampunan atas kesalahan hamba-Mu. Oleh itu ampunkanlah segala kesalahanku. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam merebut ganjaran pada akhir Ramadan ini, janganlah berlengah atau lupa untuk menunaikan zakat yang diwajibkan dan memperbanyakkan sedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim atau sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Islam mensyariatkan zakat fitrah agar setiap orang yang berpuasa dapat menghayati watak sebenar manusia yang mahu kembali kepada fitrah. Apabila berpuasa, maka umat Islam dididik untuk menghayati erti kesusahan, kelaparan dan mengisafi hakikat sebuah kehidupan. Sedikit kekayaan yang dimiliki dikongsikan melalui ibadah zakat dengan orang miskin yang hakikatnya sentiasa merasai keperitan hidup. Sebab itulah orang yang berpuasa dengan sepenuh hati, maka mereka akan benar-benar memahami kewajipan zakat fitrah ini dan akan segera menunaikannya demi mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menggerakkan hati keluarga kita untuk beriktikaf di masjid dan melakukan qiyamul lail, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, iaitu bertadrus bersama isteri dan anak-anak. Lakukan lebih amalan di malam terakhir Ramadan ini dengan penuh keinsafan dan muhasabah diri tentang apakah amalan yang dilakukan selama ini untuk dijadikan bekalan di akhirat kelak. Semoga madrasah Ramadan ini dapat dilalui dengan kejayaan mendapat rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita lakukan pecutan terakhir Ramadan dengan melakukan perkara-perkara seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini segala balasan baik telah dijanjikan oleh Allah kepada hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Kedua, umat Islam dinasihatkan agar tidak lalai dengan kesibukan membuat persiapan hari raya hingga lupa untuk mempertingkatkan amal soleh sebagai bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah dan meneruskan bersedekah demi mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang kita tempuhi tahun ini akan menjadi titik perubahan dalam diri kita, menjadi insan bertakwa dan diridai Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah bersama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu
وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib yang ternyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعظم عظم تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأسرف عبادك أسأل الأراب والأجام وإمام الطيبة والحرام ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وصل الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين والحمد لله العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru agar kita sentiasa berwaspada dan mengikuti nasihat yang diberikan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa, sama ada yang berkaitan dengan kemungkinan banjir maupun keadaan perairanan untuk apa saja aktiviti. Pada masa yang sama, kita hendaklah sentiasa melakukan kawalan diri dengan sebaik-baiknya bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit. Teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita dan dikurniakan keselamatan dan kesejahteraan buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Malaysia,
dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami rumah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk mengejar segala kebaikan yang telah Engkau sediakan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jauhkanlah diri kami daripada godaan nafsu yang akan merosakkan proses peribadatan dan penghambaan kami kepadamu sepanjang bulan yang agung ini. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.